Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan menempah 38 unit lagi gerabak tram transit aliran autonomi ART berkuasa hidrogen setelah ujian percubaan pemanduan prototipe selesai dilaksanakan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, usaha ini adalah kerana tram berkuasa hidrogen merupakan kenderaan awam yang cekap, tenaga dan mesra alam. Menurut beliau, gerabak-gerabak tersebut akan melibatkan 3 laluan dalam fasa pertama sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS dan dijadual beroperasi secara berperingkat menjelang akhir tahun 2025. 38 total, where we have few lines, the red line, the green line, and the blue line, connecting Samarahan up to Kuching. The benefit is this: number one, it will be used by the public. Number two, the low income people will be able to have flexible and also affordable mobility within Kuching. Number three is also tourist friendly, meaning they can go to a destination and board ART to the destination that they wish to go. And the other one is the fare is consistent. We want to use our payment through SP Global, meaning you don't have to bring cash. That is the mode of payment. Ini akan memberikan keselesaan kepada penumpang. So I think the investment the state government is putting in this public transportation will benefit the rakyat. In the long run, it's also able for us to develop the housing estate where public transport is comfortable and also convenient. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan uji pandu kelancaran prototipe ART yang diberi nama Bulan di Menara SEDC Kuching pada Rabu. Sebelum itu, ujian percubaan pemanduan peringkat kedua bagi prototipe ART di laluan Jalan Kruing yang melepasi Menara LCDA, Menara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Menara Sarawak Energi dan Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK berjalan dengan lancar. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah tram yang dihubungkan dengan 3 gerabak berkuasa hidrogen itu berfungsi dengan baik dan telah menyediakan pemanduan yang selesa dan senyap. Jadi hari ini saya rasa begitu selesa. Hanya hari ini banyak sangat passenger. But it's a test. Banyak passenger pun the LRT is running quite well. So definitely kalau dah 38 and then the timing, what I call this schedule, the running will be on schedule. Menjelas lanjut, Datuk Petinggi Abang Zohari memberi keyakinan bahawa kemajuan projek berkenaan bukan sahaja berupaya meningkatkan kualiti pengangkutan awam di negeri ini, malah berpotensi mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, sektor pengangkutan adalah penting untuk memupuk kerjasama dan integrasi dengan negara jiran di samping berfungsi sebagai jambatan yang menghubungkan negara. Jelasnya, ia juga sebagai pemboleh utama dalam usaha mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang pesat. Menurutnya, sektor pengangkutan turut berfungsi sebagai pautan penting yang menghubungkan industri, pasaran dan rakyat di seluruh rantau dengan mengoptimumkan dan mengembangkan rangkaian pengangkutan bagi memacu pertumbuhan ekonomi selain menjana peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. A nation cannot stand alone. It thrives in the embrace of a global community. That is also why the transport sector is critical to serve as a bridge that connects nations, to foster collaboration and integration
among neighboring countries and regions, such as for BIM IAGA. When we can be seamlessly connected, our industries and market can overlap to create new opportunities for trade, investment, and economic growth. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Persidangan Pengangkutan Sarawak 2023 yang diadakan bersempena dengan mesyuarat kluster pengangkutan BIM IAGA ke-10 di Kuching pada Rabu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah kesalih hubungan rentas sempadan yang kukuh juga memastikan pelancong boleh menerokai landscape dan pelbagai pengalaman indah yang ditawarkan oleh setiap negara di rantau ini dengan mudah. Ujarnya, sebagai destinasi pelancongan yang bersepadu, pelancong boleh bergerak dengan lancar dari satu destinasi ke destinasi lain sekaligus menarik lebih ramai pengembara dan seterusnya meningkatkan ekonomi tempatan negara-negara yang mengambil bahagian. Laporan seterusnya, Kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari membolehkan perubahan iklim dapat ditangani melalui inisiatif kelestarian dan tenaga boleh diperbaharui. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni, kepimpinan yang baik merupakan resepi dalam melawan perubahan iklim. With leadership, as mentioned by the speakers this morning, leadership is a very, very important ingredient in the struggle for climate change mitigation. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan hari pertama Forum Tenaga Lestari dan Tenaga Diperbaharui SAREF 3.0 di BCCK pada Isnin. Tambahnya, Sarawak juga mempunyai kelebihan disebabkan situasi politik yang stabil dalam melawan perubahan iklim. Dalam pada itu, Dr. Hazlan dan kementeriannya akan terus bekerja dalam merealisasikan matlamat kelestarian Sarawak. Sementara itu, katanya penganjuran forum seperti SAREF 3.0 adalah penting, terutamanya bagi meneruskan jalinan perkongsian yang lebih kukuh pada masa hadapan dan juga bertindak terhadap apa yang dikatakan. Tegasnya lagi, pihaknya mempunyai tanggungjawab untuk menterjemahkan apa yang dipelajari kepada tindakan nyata untuk perjalanan peralihan tenaga masing-masing. Di Palawan pula, pertandingan bola sepak Piala Belia Asum 2023 telah melaburkan tirai pada Ahad di mana pasukan Semban 8181 FC menjuarai kejohanan kali ini setelah menewaskan pasukan Kavila FC dalam penentuan sepakan penalti setelah terikat 0-0. Tempat ketiga pula dimenangi oleh Buang FC. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil telah menyempurnakan majlis penyampaian hadiah kepada pemenang pada majlis penutupan pertandingan itu. Dalam majlis sama, beliau berkesempatan merasmikan bilik utiliti Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Asum yang telah siap dinaik taraf dengan dana yang telah disalurkan oleh beliau sebanyak RM10,000 daripada peruntukan projek kecil luar bandar MRP Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Dalam ucapannya, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong turut meluluskan RM300,000 di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 2024 bagi menarik taraf serta membesarkan tempat letak kereta di kampung tersebut serta meluluskan RM10,000 di bawah peruntukan MRP kepada Kelab Belia Kampung Asum untuk melaksanakan aktiviti tahunan belia di kampung tersebut. Datuk Dr. Jerib turut memaklumkan Piala Belia Asum akan ditukarkan kepada Piala Pebia dan akan dijadikan acara tahunan Kelab Belia Kampung Asum dengan kerjasama Persatuan Bia Padawan. Manakala rakyat di negeri ini digalakkan untuk menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Adun Nopa Billy Sujang berkata kibaran jalur gemilang dapat mengukuhkan lagi kesepaduan serta menyemarakkan semangat patriotisme bersempena dengan bulan kemerdekaan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan flag off konvoi kembara jalur gemilang daerah Lunduk di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lunduk pada Selasa. Dalam masa sama, Billy menyuruh orang ramai untuk terus menjaga keamanan negara dan mengekalkan toleransi antara satu sama lain yang datang dari pelbagai latar belakang. Untuk rekod, Billy telah mengetuai 23 kenderaan peserta konvoi yang bermula di IPD Lundu dan berakhir di tebingan Sungai Lundu.
Peserta konvoi yang melibatkan agensi dan jabatan kerajaan di daerah Lunduk serta wakil komuniti Masani yang terdapat di daerah Lunduk telah disambut oleh Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Abang Abdul Aziz Abang Braup bagi mewakili Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Denan. Paparan berikutnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC telah menganjurkan Festival Bung Bratak pada 2 hingga 3 September 2023 bertempat di Pusat Warisan Bung Bratak Bau. Festival usaha sama antara MOTEC dan pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Negeri Sarawak serta pejabat daerah Bau ini dilihat berupaya merancakkan lagi industri pelancongan di daerah Bau dan Pusat Warisan Bung Bratak. Penganjuran program ini bermatlamat untuk memupuk nilai-nilai murni dan semangat kerjasama dalam kalangan komuniti Bidayuh yang merupakan etnik keempat terbesar di Sarawak di samping memelihara dan memelihara warisan etnik Bidayuh di Malaysia khasnya. Pusat Warisan Bung Bratak merupakan konsep rumah panjang yang dijadikan sebagai tempat penginapan di mana kutipan hasil telah mencatatkan penambahan progresif setiap tahun. Untuk rekod pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga Jun, hasil pendapatan daripada pengunjung domestik dan asing adalah sebanyak RM35,455 yang diperolehi melalui kutipan yuran masuk dan penginapan di Pusat Warisan Bung Bratak. Dalam pada itu, antara pengisian menarik yang telah diatur sepanjang Festival Bung Bratak adalah demonstrasi permainan tradisional etnik Bidayuh, acara larian mendaki Bung Bratak atau Nyikoh Bung Bratak, berpakaian etnik Bidayuh dan gotong royong memasak masakan tradisional Bidayuh. Dalam majlis sama turut diadakan penyampaian sumbangan kepada Persatuan Warisan Bung Bratak iaitu 20 pasang baju tarian tradisional Bidayuh. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi tengah hari ini, saksikan sorotan uji pandu kelancaran prototip ART yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Menara SEDC Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas.